Langkah Suka yang dia nak buat atas 2,000 tanah 2,000 ekar di Langkawi. Projek itu kalau tak silap saya di announce tahun 2021, 22 macam tu. Dan dia ada 2 fasa. Fasa pertama sepatutnya siap Ogos 2023. Kemudian fasa kedua 2025. Kalau mengikut kalau tak silap saya lah, kalau mengikut sebagaimana jawapan Sanusi di dalam Dewan Undangan Negeri bila ditanya tentang persoalan Langkah Suka tu. Dia bayar 2025 siap. So, apa yang berlaku? Tadi saya dan kawan saya, ini tahun 2024 ni 21 Januari 2024. So, apa yang saya buat? Kawan saya pergi melawat tapak. Cuma saya tak sempat nak buat live dekat tapak tadi tu sebab bateri saya dah habis. Kan? Bateri nak habis jadi tak boleh nak buat live lah. Jadi bila tak boleh buat live, jadi saya pun macam okey lah. Saya dengar. Alamak, suara jauh Kejap Suara jauh Okey, sekarang macam mana? Suara slow. Macam ni saya dekatkan lah. Suara. Nampak letih. Wildat Langkah Suka ke? Wildat Langkah Suka lah. Suara terang dan jelas. Okey, suara dah okey. So, balik pada cerita tadi. So, bila saya pergi melawat tu, dia dekat tepi pantai tepi pantai tu. Lepas bila tepi pantai tu, kita tengok sepanjang-panjang tu, kalau tuan-tuan perasan, dia ada letak macam barrier lah kan. Dan dia memang barrier tu di sepanjang antara barrier, bukanlah barrier macam kira penghadang lah supaya untuk projek kan. Macam zinc lah dia letak situ. Bila saya tengok panjang saya rasa lebih 1-2 kilometer kot macam tu. Panjang dia. Dan apa yang kita dapati, tak ada apa yang berlaku. Sepatutnya ni cerita fasa pertama siap Ogos 2023. Tak ada apa berlaku. Kemudian kita pergi ke tapak projek kedua, iaitu katanya pembinaan litar litar kereta untuk kereta mewah lah, untuk nak test kereta, bukan litar lumba. Siapa dia kata dekat Langkawi ni ada banyak kereta mewah, jadi tak ada tempat nak test, jadi dia nak buat test. Dia nak buat untuk test tempat tersebut. Jadi bila kita tengok, bila saya pergi sendiri, sepatutnya dikatakan siap 2023 juga. Siap patut 2023. Setakat kita pergi tak ada apa, nothing happen. Lepas itu saya pergi check syarikat yang dikatakan di award project tu. Kita dapati bahawa syarikat itu dia ada 2 director, setakat saya check lah, mungkin dah berubah, dan 1 shareholder. Kemudian ada satu tangkapan tentang dikatakan bekas director syarikat tu, tapi dia kata orang lain. Tak apa, that's not the point. Dan berkenaan dengan airport di Kulim pun kita check kontraktor tersebut, syarikat yang sepatutnya raise 2 bilion. Syarikat itu revenue dia pun 200,000, pendapatan dia 200,000, paid up capital baru 2 juta. Lepas itu dia punya asset dia sendiri, dipanggil apa? Asset bukan semasa. Saya rasa dalam 30,000 setakat 2021 lah. And ini company yang expected untuk raise billion of dollars. Kemudian ada orang tempatan lah cerita kat saya juga berkenaan dengan rumah mampu milik. Dia announce oleh Sanusi tempoh hari. Dia di bawah Prima kot, lebih kurang macam tu di bawah Prima ke, rumah mampu milik lah. Dia kata ada berapa ratus rumah mampu milik, tapi bila bukan kata rumah tu tak ada development lagi. Soalan kita nak tanya pada Sanusi, kalau dia nak jawab lah, kalau dia dengar video ni. Adakah rumah tersebut sewaktu dia announce sudah mendapat kelulusan daripada KPKT? Kerana bila kita kata rumah mampu milik ni, dia subsidize. So bila dia subsidize, so subsidi itu dia akan pergi kepada akan pergi kepada pemaju perumahan untuk dia nak buat rumah pada harga yang lebih kurang daripada harga pasaran. Now, isu dia, adakah rumah itu telah disubsidize ataupun sekadar scam? Scam arti kata macam ni, tuan-tuan. Dia buat rumah tu dia ada kontraktor tu, dia ada rumah yang tak bukan rumah mampu bilik lah, rumah yang normal lah. Kemudian dikatakan kontraktor itu buatlah rumah mampu bilik.
So orang boleh pilih rumah memberbilik dan juga rumah yang biasa. So ujungnya kita apply rumah memberbilik, tunggu mungkin tak ada sebab tak diluluskan lagi subsidi tersebut. So itu satu persoalan demi persoalan yang kita tanya berkenaan dengan apa yang Sanusi buat dekat negeri Kedah ini. Jadi ada makluman daklaman juga tersebar beberapa minggu, dah seminggu dua ni, tersebar mengatakan bahawa disebabkan oleh inkompetensi, ketidakmampuan Sanusi menjadi menteri besar, maka PAS dalam kira-kira usaha untuk menukar beliau. Maklumat yang kita dapat ialah dia sekarang ni, dia sepatutnya dia lebih kurang umur saya je, 40 something, 48, 49 je tu. Dia ada orang lain yang lebih layak sebenarnya, iaitu Adun daripada Kedah juga. Yang lebih layak, maksudnya daripada segi ranking seniority tu, sepatutnya dia yang jadi menteri besar. Tetapi macam mana Sanusi buat, akhirnya dia jadi menteri besar. So grup ini dah tak puas hati. So disebabkan oleh kes Sanusi, mulut keceluparan, mulut dia berkaraoke dengan perempuan tengah-tengah malam, merosakkan image PAS itu sendiri. Lepas tu announce projek yang akhirnya makan diri sendiri. Dan melihat ketidakkemampuan Sanusi ini, maka ada usaha dan juga kata-kata ataupun usaha lah untuk nak menjatuhkan Sanusi dan menggantikannya dengan pimpinan yang lain ataupun dengan wakil rakyat yang lain. Dan alasan antara yang saya sebut tadi dan juga kes rasuah KFA berkenaan dengan REE, berkenaan dengan projek-projek yang announce tapi entah tak jadi. Boleh Sanusi tonton dengar tak, ada satu video dia kata apa? Bila ditanya tentang satu projek tak jadi, dia kata apa? Projek Lita Lumba tu, dia kata apa? Saya tukang baca je. Bila orang tanya, kenapa projek Lita Lumba tak jadi? Tak siap-siap. Dia kata, mana saya tahu? Kan? Orang bagi, saya tukang baca. Tak, tuan-tuan, ini ke level menteri besar jadi kebanggaan walaupun ni? Kan? Oh, dia paling cool apa semua kan? Dia cool tu dia sampai satu peringkat boleh lah. Tapi bila sampai satu peringkat yang lain, rakyat nak tengok performance kita. Negeri Kedah sampailah sekarang ini, daripada tahun 2020 sampai sekarang ini, reserve air dia masih lagi negatif. Reserve air tu air negeri Kedah masih lagi negatif. Dan gangguan kepada bekalan air, terutama chalet-chalet, saya duduk rumah homestay ni lah kan, kepada chalet-chalet atau rumah homestay yang kecil, adalah sangat kritikal. Di hotel ni tak ada masalah, hotel-hotel mewah ni dia ada tangki untuk nak simpan. Tapi untuk rumah-rumah kecil, homestay kecil atau pendapatan kecil sebagainya, hotel-hotel murah, mereka menghadapi masalah ini. But then again, orang Kedah yang pilih kan, kita nak kata macam mana? Okay, habis cerita kat situ. So malam ni saya akan bercerita insya-Allah tentang